Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada Tuan Moderator, yang berbahagia, ahli panel semua. Tak perlu saya nak sebut satu-satu kerana nak kejar masa. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin menyentuh beberapa perkara yang dibincangkan di sini. Pertama, mengenai Syekh Nazim. Kalau kita baca kitab Risalah Qusairiyah, Syekh Abu Qasim Al-Qusairi, seorang sufi yang sangat berwibawa, meninggal dunia 465. Beliau menegaskan bahawa memang mana-mana ahli tasawuf biasanya difitnah. Boleh katakan jarang sekali seorang sufi tidak difitnah. Jadi begitulah, apa yang berlaku pada Syekh Nazim adalah merupakan fitnah. Dan pada hari ini kita cuba bersihkan fitnah itu. Tahun 93 saya melawat ziarah Syekh Qadirun Yahya. Beliau meluahkan berbagai fitnah yang dilemparkan pada dirinya. Semua fitnah itu tidak ada. Ini saya dengar sendiri daripada ucapan beliau. Antara fitnah ialah beliau dituduh mengenakan jumlah wang tertentu pada semua muridnya, terutamanya murid-murid yang datang dari Malaysia, sedangkan beliau adalah seorang jutawan besar. Begitulah seterusnya. Kemudian saya dengar tadi perkara masalah Nabi Allah Khidir, dan tadi disebutnya pada tahun 2010 ada satu tarekat yang didakwa sebagai tarekat Khidiriyah, pendaftarannya ditolak. Sebenarnya memang wajib ditolak. Bukan saja kita tolak, tapi kita minta, kita arahkan individu tersebut dengan pengikutnya supaya bertobat. Kerana tarekat yang didakwa berdasarkan kepada ajaran Islam dan akidah yang benar didapati oleh individu tersebut dalam mimpi. Individu tersebut mendakwa dia telah didatangi oleh Nabi Allah Khidir sebanyak 14 kali, dan setiap kali dia datang Nabi Allah Khidir berupa individu yang berbeza-beza. Kadang-kadang berupa Cina, kadang-kadang berupa Melayu, kadang-kadang berupa Arab. Dan ini memang jelas itu syaitan. Adapun Nabi Allah Khidir yang diterangkan oleh Dr. Aiman Akiti tadi, itu dalam rangka amalan tarekat yang memang ada silsilah jasmani yang betul. Jadi apabila seseorang itu memang berpengalaman menemui Nabi Allah Khidir secara jaga atau mimpi, ini memang telah disebut oleh dua orang ulama. Pertama, Imam Syuuti, dia mengarang sebuah kitab, tak salah saya, Tanwirul Khalaq fi Jawazi Ru'yatin Nabi wal Malak. Menurut Imam Syuuti,
dilihat dari segi kekuasaan Allah, seseorang yang tertentu harus boleh bertemu Rasulullah atau mana-mana individu secara jaga tubuh badannya yang sebenar. Begitu juga dalam mimpi. Tetapi yang jadi masalah, kata beliau, ialah dakwaan-dakwaan. Jika seseorang itu mendakwa dan dakwaan ini selalu diwar-warkan, itu jadi masalah. Kemudian Imam Ghazali pula mempunyai pandangan yang sama, keharusan melihat secara yaqadah Nabi atau tokoh-tokoh tertentu. Tetapi perbezaannya, Imam Ghazali kata cuma nampak misal bagi individu tertentu, bukan tubuh badan yang sebenar. Jadi kerana itu dalam cerita tentang apa tadi, silsilah Syekh Nazim, ada Nabi Allah Khidir itu ikut disiplin yang sebenar dalam ilmu tarekat atau ilmu tasawuf. Berbeza dengan mimpi. Kalaulah mimpi hamba Allah itu diterima, nanti agak saya ramai lagi orang yang bermimpi terus jadi tarekat. Jadi ada perbezaan yang besar di situ. Kemudian selain daripada itu, berkenaan dengan amalan tawassul, ziarah kubur, tasawuf, istighasah dan sebagainya, ini bagi saya dan bagi siapa yang pernah membaca kitab Shifa'us Saqam karangan Syekh Tajuddin Subki. Syekh Tajuddin Subki ini hidup sezaman dengan Ibnu Taimiyah. Kalau tak salah saya, Ibnu Taimiyah meninggal dunia tahun 728. Syekh Tajuddin Subki meninggal dunia 745. Kalau tak salah saya. Ulama besar yang bangun menentang pandangan Ibnu Taimiyah, ia antara lain ialah Syekh Tajuddin Subki. Beliau mengarang sebuah kitab yang saya sebutkan tadi, Shifa'us Saqam. Kenapa tajuk ini beliau pilih? Karena pandangan Ibnu Taimiyah itu amat membahayakan, boleh melumpuhkan kehidupan agama orang Islam. Jadi beliau berharap siapa yang membaca kitabnya ini akan dapat menyelesaikan masalah yang sengaja ditimbulkan Ibnu Taimiyah. Kata Syekh Tajuddin, tasyaffuq, istighasah, tawassul, isti'anah, ini adalah istilah-istilah yang punya makna yang sama, yaitu untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amalan tersebut memang diamalkan sejak Rasulullah selama 700 tahun. Tak ada seorang pun ulama yang mengharamkannya. Sehinggalah hidup lahirnya Ibnu Taimiyah. Maka beliaulah orang yang pertama mengharamkannya. 700 tahun tuan-tuan. Umat Islam bertawassul, istighasah, isti'anah, ziarah kubur, 5 perkara, 5 masalah. Tak ada seorang pun ulama yang mengharamkan, malah dianggap baik. Jadi dengan ini saya fikir kita gunakanlah pandangan Syekh Tajuddin Subki. Ya, apa dia?
Ibnu Taimiyah lah orang atau ulama yang mula-mula mengharamkan amalan tawasul, amalan ziarah kubur, ya, istighasah, isti'anah, dan termasuklah imdad. Saya fikir kalau kita gunakan kitab ini selesai, tak perlu kita bahas. Siapa-siapa yang hidup sekarang mengharamkan amalan ini, itu adalah pengikut Ibnu Taimiyah. Cukup jelas. Selain daripada itu, saya fikir cukuplah, masa pun dah lewat. Saya pun tak ingat apa lagi tadi masalah yang ditimbulkan ni. Yang saya ingat itu saja. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Tuan Moderator, dan saya minta maaf sekiranya satu lagi, ya, saya nak betulkan apa yang saya ucapkan tersasul. Dalam penerangan saya mengenai apa itu Nur Muhammad, saya sebenarnya nak sebut begini, oleh kerana Nur Muhammad ni ada dalil dalam Quran dan Sunnah, maka Nur Muhammad ini adalah merupakan salah satu masalah dalam asas akidah. Cuma masalah, salah satu masalah dalam salah satu cabang, ya, masalah pokok asas akidah. Saya tidak bermaksud Nur Muhammad ni asas akidah, bukan, tapi merupakan salah satu masalah dalam akidah. Saya fikir cukup terang. Setakat ini sajalah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.